Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi. Jadi kita sambung perbincangan jawapan kepada mock test 4 ya. Saya akan sambung dengan soalan nombor 7 ya. 7 ni ada A, B, C lah. Ada 3 soalan lah ya. Okey, kita pergi kepada soalan yang pertama dulu ya. Soalan yang pertama. 590 nanometer sodium light illuminates a double slit. Okay, double slit. Ini case double slit with slit separation 0.4 mm. So this one is dia punya D lah. Okay, dan yang ni tadi dia punya wavelength ya, lambda. And screen is 1.5 meter from slit. 1.5 meter from slit. So this one is capital D. Okay. So soalan yang diminta kat sini, calculate distance between successive fringes. Successive fringes bersebelahan. Ini bersamaan dengan lebar jalur lah. Lebar jalur ataupun kita sebut sebagai fringe separation. Fringe separation. Okey, jadi untuk menjawab soalan soalan A ni, A yang pertama soalan A yang pertama dia nak distance between successive fringes. Yang kedua dia nak position of second dark fringe. Ini distance. Okey, kita jawab yang pertama dulu. Jadi rumus kita tahu bahawa untuk fringe separation ini delta Y ini adalah bersamaan dengan lambda D over D itu persamaan dia. Jadi yang dah diberi lambda D kecil D besar Jadi delta Y yang kita nak kat sini. Delta Y yang kita nak. So ini direct lah. Okay, soalan ini direct saja. So tukar kepada SI unit lah semua. 590 nanometer kita tukar kepada meter. So negatif 9. Ada scratch sikit Scratch tu tak apalah. Dia tak mengganggu sangat lah. And 1.5 dia punya D besar divide by D kecil D kecil tadi berapa? 0.4 mm. 0.4 times 10 power of negative 3 in meter Okay, so kita akan dapat jawapannya 2.2 2.2 kali 10 kuasa negatif 3 meter lah. Untuk A1 Untuk soalan A2 pula, dia nak position of second dark frame. Jadi kita kena faham untuk second dark frame yang double slit punya case, okay, kalau kita check balik center bright order 0, and then diikuti atas dan bawah ataupun kiri kanan first dark diikuti dengan first dark, dan first dark juga order 0. Okay, lepas tu barulah first bright first bright order 1. First bright order 1. Tapi first dark tadi order 0. Jadi kalau second dark order berapa? Ordernya mestilah 1 order dia 1. Jadi rumus untuk dark fringe so di sini dia tidak menjelaskan, soalan ini tidak menjelaskan sama ada dua sumber yang interfere membentuk fringe ini atau betul interference ini sama ada dia in phase ataupun anti phase. Jadi kalau umum begini soalan, kita terus ambil soalan ini sebagai in phase lah. Two sources in phase Two sources in phase. Kita terus ambil begitu. Jadi untuk dark ataupun destructive interference, so Ym equal to M plus half lambda D over D. Kita akan pakai rumus inilah. Kecuali soalan memang jelas jelas bahawa dia menyatakan dua sumber itu adalah berantifasa. Jadi rumusnya akan terbaliklah antara konstruktif dan destruktif di switch kalau yang macam ni tak ada masalah. Okay, so gantilah M tu sama dengan 1
Lambda yang tadi lah 5, 9, 0, 10, negatif 9. Capital D is 1.5 dan D kecil tadi 0.4 times 10 power of negative 3. So, kita akan dapat 3.32 times 10 power of negative 3 meter. Itu dia punya YM lah. Maknanya position. Position ini from center bright lah. Position from center bright. Kalau kita ada sini macam contoh ini dark. Ini pun dark. Sini tadi bright. So position dia kat sini lah. YM tu. Y1 untuk dark. Kita kira untuk dark. Daripada center. Ini second dark. Second dark. Okey, seterusnya B Okey, soalan B kalau kita lihat the glass plate with refractive index ini glass glass is coated with material with refractive index 1.3 Ini index glass, yang ini coated. So kita tengoklah dalam kes apa ni. Ini soalan kalau kita baca dia adalah soalan yang melibatkan thin film Jadi yang coated material ini inilah yang sebenarnya thin film Jadi N ini adalah N untuk thin film lah. N yang kita akan gunakan lah dalam soalan ini Jadi di sini dia kata illuminated with 550 nanometer light. So calculate the minimum thickness of the material. Minimum thickness of the material. Okay. Non-reflective. Bila sebut non-reflective ini adalah destructive. Destructive. Jadi untuk destructive dan kita tengok kes inilah. Kes dia macam mana kes dia ni. Kes dia ni ini mungkin air. Lepas itu ada coated kat sini. Coated ini. Coated yang sebut tadi. Dan di bawah ini adalah glass lah. Jadi kalau kes yang macam ni kita kena faham lah. Okey. Untuk kes begini kita tengok dari segi sinar sinar yang datang ini bila daripada air masuk kepada coated masuk kepada boundary air dengan coated coated material tu. Jadi daripada yang ni N sama dengan 1 lah air ni tadi. Okay, coated tadi 1.38 glass 1.52. Jadi bila daripada kurang tumpat kepada boundary kurang tumpat kepada lebih tumpat, pantulan di sini akan mengalami perubahan fasa sebanyak 4/2. Okey, akan mengalami. Lepas itu yang refract ini pula nanti akan dipantulkan pada kedudukan sini yang mana boundary-nya adalah coated material dan juga glass. So di sini juga akan mengalami perubahan fasa sebanyak 4/2. Jadi dia burst keluar melalui sini, sinar yang kedua ni. Ini tadi sinar yang pertama Dua-dua mengalami perubahan fasa yang sama, iaitu pi/2, maka kedua-dua ini akan jadi dua sumber yang in phase. Jadi untuk sumber yang in phase, kita kena faham destructive interference, destructive interference dia akan jadi persamaannya kita akan jadi 2NT equal to M plus half lambda lah. Sebab dua sumber in phase tadi Okey, jadi untuk minimum thickness kita kena faham, kita kena ganti M jadi berapa? Untuk paling minimum M yang paling kecil lah. Berapa M paling kecil? 0 lah, M paling kecil akan memberi nilai T yang paling minimum M0 Jadi di sini kita akan buat gantian lah. So 2, yang ini 1.38. Jangan salah ganti sebab dia ada satu yang glass punya 1.52. Yang ini N ini refer kepada N untuk thin film dan T yang kita nak cari sama dengan M kita ganti 0, half dan lambda tadilah. Okey, lambda tadi berapa tadi lambda tadi? 5, 9 sorry.
550 550 nanometer kali 10 kuasa negatif 9 lah. Okey, so di sini T yang akan dapat after you calculate T akan dapat 9.96 kali 10 kuasa negatif 8 meter Okey, itu untuk soalan B lah, soalan yang kedua. Okey, so untuk soalan yang ketiga, saya padamlah bahagian yang atas ni. Nampak pemadam. Okey. Untuk soalan C Untuk soalan C, parallel beam of light illuminates normally on a diffraction grating. Ini kesnya adalah diffraction grating lah. With slit separation 0.001 cm. So this one adalah D lah, D kecil If the beam consists of 400 nanometer violet light and 700 nanometer red light, calculate the angular differences of second order maximum of these two light. Angular differences. Ini nak kena faham Ini yang kita nak cari ni. Angular difference di antara second order, kedua-dua second order lah apabila digunakan light yang panjang gelombangnya 400 nanometer dan 700 nanometer. Okey. Jadi umumnya kita tahu diffraction grating rumusnya D sin theta n equal to n lambda So dia ikut tertib tu. Okey. Jadi kalau kita guna yang 400 kalau you guna 400, kita nak cari sudut lah ni, sudut Jadi theta n order second order theta 2 lah kita nak cari theta 2 untuk 400 theta 2 akan jadi arc sin n lambda over d lah. Okay, n lambda over d. So ini kalau kita gantikan, so order kita ganti 2. Ini 400 negatif 9 bahagi dengan D 0.001. Ini kena tukar dalam meter sebab kita dah tukar dalam SI unit semua tu. Okay. And then kita akan dapat theta 2 ni 4.59 darjah Okey, ini baru untuk theta 2, theta 400 Okey, saya kena padam lagi, ruang tak cukup saya padamkan ini. Okey. Seterusnya theta 2 prime. Ini kalau kita guna 700 jadi kita ambil terus persamaan arc sin 2 700 kali 10 kuasa negatif 9 bahagi dengan 0.001 10 kuasa negatif 2. Di sini yang kedua theta prime 2 ni untuk 700 nanometer tu tadi kita akan dapat 8.05 darjah Jadi dia nak di delta theta lah difference difference, so theta 2 prime tolak dengan theta 2
Ini difference dia lah. Jadi kita tolak ni, kita dapat 8.05 degree tolak 4.59 degree ya. So kita akan dapat 3.46 degree. So inilah jawapan dia ya. Untuk soalan C ya. So berapa markah semua kat situ? 10 markah 4, 3, 3 ya. Okey. Seterusnya kita pergi kepada soalan nombor 8. Okey, ini soalan nombor 8 ya. Okay, untuk soalan nombor 8 ini dia berkaitan dengan fotoelektrik lah. Okey, berkaitan dengan fotoelektrik. Dia bagi satu gambar rajah di situ kalau you lihat kat situ. Okey, kedudukan kat sini ni nilai dia is 1.4 lah. And then di sini arus time power of negative 9, 5 kat situ. Okey, ini graf adalah I versus V lah. Photo current versus voltage ya. So figure 7 show a graph of current against voltage of an experiment when a 365 nanometer light illuminates a photocell. Calculate yang pertama 81 yang pertama, maximum kinetic energy of photoelectron. Dia nak maximum kinetic energy of photoelectron. Berdasarkan gambar rajah ni, macam mana kita nak dapat maklumat kita nak interpret gambar rajah ni, nak dapat maklumat untuk mengira maximum kinetic energy K. K ni dua lah kalau ikut dalam yang kita belajar dalam fotoelektrik ni. Ada dua bentuk persamaan yang boleh kita kaitkan dengan kinetic energy, itu half mv square dan juga dengan EV lah. EV apa? EVS kan dalam persamaan ini. Jadi mungkin untuk kita kira kinetic energy ni, kita kena pakai K equal to EV So berdasarkan kepada graf yang diberi lah. Okay. So K max ini K max sama dengan EV tadi So EV, so E berapa E? E charge of electron lah 1.6 times 10 power of negative 19. Okey, dan VS ini kita berdasarkan inilah, ini VS kita kena tahulah VS itu kedudukannya dekat sini pada paksi X itu, dan nilai bacaannya 1.4 1.4 volt. Sini volt Okey, so dapat K max nilainya 2.24 after kita calculate 2.24 kali 10 kuasa negatif 19 joule Okey, soalan ni kalau dia minta dalam elektron volt, so kita kena tukar dalam elektron volt sebenarnya 1.4 elektron volt je lah sebenarnya. 1.4 elektron volt Kalau dia tak minta, tak kisah pun ni nak bagi jawapan dalam unit joule ataupun unit elektron volt Okey, seterusnya yang kedua. Yang kedua dia nak work function of the photocell in electron volt. Okey, work function. Macam mana kita nak kira work function? Kena pakai rumus lah kan. Einstein formula untuk photoelectric effect ni. So, kita biasa tulis E tolak W0 equal to K max K max. Jadi yang ini sebab dia ada bagi tadi dalam soalan, dia bagi wavelength. Jadi untuk tenaga foton ini kita pakai dalam bentuk wavelength lah, iaitu hc over lambda sebab dia bagi lambda tolak W0 equal to K max. Jadi yang kita nak adalah W0 So W0 equal to hc over lambda tolak K max lah. So bila hc over lambda ini dah dalam unit joule. Okey, jadi K max ni kita buat dalam unit joule juga lah. Jadi work function kita dapat dalam unit joule Tapi yang dia nak dalam elektron volt nanti kena convert lah. So tak apalah, kira dulu Ataupun nak convert terus. Kalau nak convert terus pun boleh juga tak ada masalah pun.
Tak apalah, mana-mana lah you nak convert terus pun boleh, tapi yang saya nak kira ni, saya nak kira dalam unit SI dulu. 963 negatif 34 Planck constant, dan speed of wave 3 kali 10 kuasa 8 bahagi dengan 365 10 power of negative 9 tolak dengan yang kita dapat daripada atas tadi, 224 kali 10 kuasa negatif 19 joule. Okay. So di sini after kita kira, kita dapat 3.21 kali 10 kuasa negatif 19 joule lah. Jadi kalau you nak dalam SI unit, dalam elektron volt, jadi 3.21 kali 10 kuasa negatif 19 ini mesti dibahagikan dengan 1.6 charge of electron lah. Ini baru jadi dalam unit elektron volt. Jadi kena kira lah berapa ya. Kalkulator saya. Tak ada kalkulator. So you kira sendirilah ya. Kira sendiri. Ini nampak macam lebih kurang hampir pada 2 lah hampir kepada 2 elektron volt lah kalau tengok pada angka tu. Okey. Itu soalan yang kedua Soalan yang ketiga, threshold wavelength Soalan yang ketiga dia nak threshold wavelength. Jadi untuk threshold wavelength ini kita tengok kepada W0 lah. Saya tulis dekat sini malas nak cari ruang lain untuk soalan ketiga. Jadi W0 equal to HC over lambda naught Jadi lambda naught sama dengan W0 over HC lah. Tapi yang ini kita ambil sebab lambda ni kita nak dalam unit SI lah. Jadi W0 ni kita ambil yang unit SI ni tadilah. Okay, 3.21 kali 10 kuasa negatif 19 dibahagikan dengan 6.63 kali 10 kuasa negatif 34 darabkan dengan C 3 kali 10 kuasa 8 So dapat berapa? Ini kita akan dapat lambda naught ini tu 6. Saya ambil 2 titik perpuluhan 2.620 lah kali 10 kuasa negatif 7 meter ataupun 620 nanometer lah kalau dalam nanometer bersamaan dengan 620 nanometer Ini soalan yang ketiga lah, jawapan untuk yang ketiga Okay, dari segi markah dia ni 5 markah kat sini ni. Nak terang ke markah ni? Tak payah nak ikut kalau ikut yang ini ni dia bagi okay, untuk yang soalan 81 ni dia bagi 2 markah lah. Biasanya kalau 2 markah ni gantian jawapan unit lah, satu-satu masing-masing. Yang kedua ni juga dia bagi 2 markah 2 markah kat sini dia bagi sesama jugalah biasanya basic gantian jawapan berserta dengan unit lah. And then yang ini 1 markah saja ini gantian jawapan unit lah, 1 markah. Tinggal biasa lah. Yang tadi mungkin juga konsep lah kot sebab dia melibatkan kita pandai tengok graf tadi itu EVS tadi 1.4 ni. Okey, seterusnya soalan yang terakhir soalan nombor 9. Okey, soalan nombor 9 ini berkaitan dengan chapter berapa ni, chapter 10 chapter 9 chapter 9. Ini berkaitan dengan eksperimen Davis-Gemma, yang mana kita tahu Davis-Gemma ni dia ada satu eksperimen yang menjelaskan tentang behavior of a particle yang mana dia boleh behave sebagai wave lah.
Okey, jadi dalam eksperimen ini dia pakai elektron. So elektron ini as a particle lah. Jadi elektron ini dia boleh bersifat sebagai gelombang. Okey, jadi elektron ini accelerated from rest through a potential difference 2000 volt. Jadi dia minta calculate yang pertama. Okey, yang pertama momentum of electrons. So momentum. Jadi kalau umum de Broglie relation, kalau kita tengok de Broglie relation, okey, hubungan antara lambda dengan momentum, wave dengan momentum lah. Okey, so P ni boleh digantikan dengan mv lah. Tetapi dia akan melibatkan tenaga kinetik, yang mana tenaga kinetik ini sama dengan half mv square, yang mana elektron ini apabila dipecutkan dengan potential, dia akan gain kinetic energy lah, half mv square, yang mana tenaga yang dibekalkan kepada elektron itu bersamaan dengan EV. Dan daripada sini V ini kalau kita buat pergantian change the subject matter untuk V ni, kita dapat V ini adalah punca 2 MeV. Okay, ini V speed dan yang ini V-nya potential. Ini potential. Jadi kita boleh gantilah lambda equal to h over mv ni tadi, dia sama dengan h over m punca 2, ini m salah ni, 2 ev over m 2 ev over m. Okay, so 2 ev over m. Jadi sini bila kita ganti sini barulah, okay, ini ada matematik sikit kat sini yang perlu kita buat. Akhirnya dia jadi macam mana? Dia jadi macam ni, 2 MeV. Jadi momentum, kalau kita tak nak tukar guna cara jalan yang lebih jauh, so inilah. Padam. Kita pakai ini je, 2 MeV, sebab semua maklumat kita ada dah. Okay, semua maklumat kita ada. Jadi 2, mass of electron is 9.11 times 10 power of negative 31. Charge of electron 1.6 and 10 power of negative 19. And voltage yang kita gunakan tadi 2000. So akhirnya kita terus dan boleh dapat momentum lah untuk elektron tersebut, iaitu 2.41 kali 10 kuasa negatif 23 kilogram meter per second. Cara lain pun boleh juga, tapi inilah selok-belok tu yang kita kena tahu daripada de Broglie relation ini, lambda equal to h over p, sebab dia ada banyak bentuk yang kita boleh tulis. Banyak bentuk. You nak kira tenaga kinetik dulu pun boleh, tak ada masalah. Lepas you kira tenaga kinetik, mungkin you boleh pakai lambda sama dengan h over tenaga kinetik 2 mk je lah. Sebab you dah kira tenaga kinetik. Jadi momentum adalah 2 mk kat sini. Okay, boleh pakai P equal to punca 2 mk pun boleh. Dengan syarat you kena cari tenaga kinetik. Macam saya nak guna terus maklumat-maklumat yang dia ada ni. Kita buat pergantian di last sekali, di akhir sekali. Okay, so untuk A lah, dah berapa markah kat sini? Dia bagi 2 markah. 2 markah sini. So samalah. Basically sebab rumus dah tak diberi markah, jadi dia akan lihat pada gantian lah. So markah pada gantian dan juga jawapan lah. So 2 markah kat situ. Dan untuk B ni 1 markah saja. Dia minta wavelength of electron. Okay, so balik semula kepada de Broglie relation tadilah, lambda equal to h over p, sebab momentum kita dah kira tadi. Jadi terus boleh dapat lah, mana h adalah 6.63 kali 10 kuasa negatif 34 dibahagikan dengan momentum 2.41 kali 10 kuasa negatif 23. Negatif 23. So kita dapat lambda ni 2.75 kali 10 kuasa negatif 11 meter. So untuk yang ini terus kepada gantian jawapan unit lah, 1 markah biasanya. Biasanya soalan macam tu lah. Jadi 3 markah kat situ.
Okey, so itu sajalah untuk perbincangan kita pada kali ini ya. Saya boleh buatlah semakan ya dengan mock test yang telah buat ya. Okey, so sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.